Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Hari ini hari Senin 7 hari bulan 2 2022. Ni Puan, nama siapa Puan? Nama betul ke? Nama glamour, nama scammer pun tak kisahlah. Asal akak bahagia. Nama Yati. Yati. Ini siapa kak? Anak. Nama siapa dik? Kau tak ada suara dik. Nama siapa dik? Ifat. Ifat. Nama penuh. Muhammad Ifat. Muhammad Ifat. Ni abang siapa nama? Muhammad Rafi. Dari mana semua dik? Dari Kuantan. Asal Terengganu lah. Asal Terengganu duduk Kuantan. Duduk Kuantan. Jadi datang sini. Ajatnya apa? Ajaknya. Ni lah nak rawat anak. Anak ni kenapa? Cakap Ustaz tanya. Jangan takutlah dik. Aku takut benda ni kau lagi mana? Apa masalah dik? Apa Arsyad? Ifat. Irfat. Apa masalah Irfat? Macam mana Ustaz? Saya cerita lah. Tak, aku cerita apa masalah dia daripada mula. Adakah dia memang tak nak bercakap ke daripada mula ataupun Dia macam ni. Ustaz, saya nak mula dari mana dulu? daripada mula, daripada lahir. Senang. Ambil kau. Padan muka. Macam ni Ustaz. Cerita apa punca dia? Saya, anak saya ni. Tengok dia marah. Dia marah. Boleh tak cakap? Dia macam tuan tu, dia macam ada nama orang. Anak saya ni Ustaz, dia Kau nak cakap tak nak cakap? dia tak nak cakap. Mak cakap awak diam-diam. Boleh? Boleh? Mak cakap awak diam-diam. Jangan ganggu mak Boleh? Datang sini nak apa? Nak rawat kan? Nak sembuh, nak sihat. Betul dengan izin Allah. Mak cakap diam Jangan potong. Okey. Macam ni Ustaz. Sebelum dia pergi ke camp, Camp apa kak? camp dekat college dia. Oh, camp college. Ingat camp askar ke? Camp juga? Dia ada buat camp lah dekat college. Okey. Sebelum tu dia dah ada sikit-sikit macam gangguan dah. Dekat mana camp tu? Dekat Terengganu, dekat Merang. Maran. Merang. Merang. Okey. Tapi sebelum dia pergi ke camp, dia pergi ke college dia dulu. Sekarang College ni dia kat mana? dekat Uniza. Yuniza Kuala Terengganu juga. Okey. Dekat Gembadak. Okey. Tapi macam mana saya nak cakap? Bagi macam dia bela je. Saya pergi tu, masa saya pergi mula-mula sampai dekat Uniza, saya dah dia normal je dari rumah. Bila dia sampai dekat Uniza tu, saya macam dia nampak dia perbezaan sikit. Dia macam stres sebab dia tak tahu macam mana pendaftaran tu masa tu. Memang hari yang hujan yang lebat tu, yang ada ribut tu kan. Jadi pihak college dia buat camp ni, dia tak tinggal kat luar lah sebab hujan. Buat dalam dewan lah. Jadi tak dalam bilik lah, ada satu dia dah bagi tahu. Jadi dia jumpalah tempat pendaftaran tu. Tapi bila dah dia pergi daftar, pihak college dia tak macam nak bagi tempat ni kena cari sendiri. Okey. Di Aha. sini dalam college juga tu lah. Dalam kolej tu lah. Jadi bila dah cuaca buruk macam tu, semua budak-budak duduk dalam bilik. Jadi dan kolej sekarang ni pun tak ramai orang. Kejap. Apa dia tanya tu? Gimana? Dah. Masuk kejap. Kejap cerita. Dan kolej tu pun tak ramai orang. Jadi sesi pencarian bilik tu jadi stres lah sikit pergi ke sini ke Dia sini. pergi sana, pergi. Sebab dia sekarang ni kolej kan tak ada bersemuka, semua online. Jadi hari tu sahaja yang pertama kali dia pergi ke kolej tu. Hari yang pertama dah dia pergi ke kolej tu. Jadi dia terpaksa tu naik kereta cari tempat tu, ke bangunan ni. At last jumpalah tuan bagi. Buka bonet depan.
di sebelah kiri dia besar, dia tempat macam pemegang dia berpusing tu air. Air dia besar, kek besar tu. Okey. Cek minyak enjin dulu sebelum start. Selamat kau. Okey. Dah jumpa. Dah jumpa. Lepas tu saya selesai lah. Tu saya tinggal lah di dekat kolej. Masa tu dia buat sendiri, akak tak ada lah. Dia sendiri je dekat kolej tu. Dekat kolej tu dengan kawan-kawan lah. Ha. Dia dengan kawan-kawan dia lah. Jadi saya tinggal lah. Saya selalu tanya dia, Ifak okey? Dia kata okey, WhatsApp lah dia. Ifak okey Umi. Tapi saya tengok dia macam ada stres sikit masa lagi saya hantar tu. Macam entahlah dia ni macam Okey dah okey kan? Okey. Lepas tu camp tu sepatutnya pergi keesokan hari tu. Jadi ditangguhkan sebab hujan kan tak menentu, ribut. Jadi 4 hari dia tinggal kat kolej. Okey, hari lepas tu berapa bulan dia pergi ke camp tu. Dia naik bas kolej lah. Dia naik pergi kolej yang uruskan lah. Pergi keluar lah. Kat Merang tu. Kat Merang. Maknanya bukan di kolej tu lah. Jadi sampai di camp tu, hari yang pertama dia sampai dekat camp tu, malam tu pengurusan camp tu call saya, anak puan tak boleh nak ikut camp ni. Saya tanya dia, saya kata saya boleh nak cakap dia, tak, dia kata tak boleh. Ifak tak boleh duduk dekat sini. Apa sebab dia bagi tahu tak? Tak. Masa tu tak lagi. Saya kata okey, Ifak sabar. Ifak cuba kenal dulu kawan-kawan. Dia cakap kawan dia pulaukan dia. Tapi sebenarnya tak pun. Jadi Ifak cuba kenal dulu kawan sebab Ifak baru lagi kan. Saya cakap lepas tu diamlah malam tu. Keesokan hari tu saya tunggu jugalah, takut dia masih tak okey Ustaz. Lepas tu saya tunggu siang tu, alhamdulillah agaknya saya kata okeylah tu jumpa kawan kau. Bila petang dekat-dekat maghrib Ustaz, saya ni sebagai ibu naluri nak tahu anak Ifak, beri salam dia jawab Waalaikumsalam. Ifak okey, Ifak tak okey. Ifak tak okey Umi, tolong. Terus dia call saya. Kata Umi tolong ambil Ifak sekarang. Ifak tak okey. Kenapa tak okey? Ifak tak nak perang. Ifak tak nak perang. Tu je dia sebut. Ifak tak nak jadi perang. Ifak tak nak. Dia ingat dia masuk askar kot. Saya tak tahu. Dia memang ken kesatriaan. Lepas tu Ifak tak nak perang, dia kata. Ifak tak nak cetuskan perang. Ifak bersalah. Ifak tak nak jadi munafik sebab dia ni Ustaz, dia dari latar belakang daripada sekolah tahfiz. Lepas tu dia keputusan baru ni dia alhamdulillah dapat masuk kat situ. Okay. Jadi kawan-kawan dia ada ke sini lah. Dia ke situ ada 2-3 orang lah ke situ. Dia dalam dekat polis sana dia dapat bidang kos dakwah. Itu je lah saya boleh cerita kat Ustaz. Lepas tu saya pergi ambil lah malam tu juga. Sampai tak sempat nak solat maghrib di rumah ayah dia. Solat maghrib di tengah jalan. Saya pergi sampai dalam dekat pukul 11 dekat Merang. Sebab saya tu tengok saya memang terkejut lah. Lepas tu dia yang pengurusan dekat situ cakap, saya tak tahu puan, memang dia sebut dia tak nak cetuskan perang. Dia tak nak. Okay. Itu dia banyak salah. Dia berdosa, dia tak nak, dia tak nak dosa. Macam tu. Saya tak nak dosa, saya tak nak perang. Ini dia sampai dekat Ustaz tadi.
Saya nak balik. Saya tak nak perang. Saya tak nak balik. Saya nak balik, saya tak nak perang. Kat rumah macam. Sebab Marah tu, saya keluar rumah, marah isteri saya keluar rumah. kalau saya keluar sikit Ustaz, bahaya. Nak naik atas, nak naik masuk ada bilik, jangan. Ini macam... Tapi dia boleh masih, alhamdulillah dia solat. Saya suruh solat, dia solat lah. Betul tak? suruh istighfar, Kalau dia duduk saja. Kena saya suruh baca Quran, dia lawa. Dia Tak nak baca, dia tak baca. dia Siapa ni? Abah, baca. Cakap nak sayang Abah, sayang. Dia baca lah. Lepas dia malah dia baca Quran. Dia macam, tak tahu, dia tak tahu. Jadi berat nak baca lah. Dia masa macam, dia tak tahu apa dia buat. kalau saya kata lepas tu saya bagi tahu teruslah Ustaz ya. Saya nak setuhuk Ustaz sikit juga. Suami saya ni, saya dan rumah saya sekali boleh? Boleh, tak ada masalah. Sebab saya pun takut asal dari rumah ke, saya tak tahu. Sebab dari rumah pun dia dah pernah sakit dada. Sebab sekarang ni Ustaz, dia belajar bidang dakwah. Dia banyak dengan kitab. Jadi, bila dia duduk dalam seorang dengan komputer saja, saya takut yang tu lah. Gangguan apa-apalah. Tapi saya, pada fikiran saya je lah. Okey. Lepas tu pada fikiran Ustaz, saya tak tahulah apa pula. Tadi pun anak yang datang kan? Ya, anak menantu. Menantu. Pertama kalau saya cakap pasal saka, orang tak nak percaya. Pasal saka. Okay, saka ni keturunan. Ada kalanya saka ni mengganggu. Tak bapa, atuk, bapa, ayah, anak. Turun-menurun. Kalau tak percaya benda-benda ni, abaikan. Kalau maaf apa yang saya faham daripada cerita akak tadi, kamu daripada bidang agama. Saya kena kupaskan satu-satu. Saya dah jumpa macam-macam karenah manusia. Saya ahli masjid, ahli surau. Saya zikir hari solat 5 waktu tak tinggal. Takkan ada saka. Setan, jin, iblis boleh baca Al-Quran? Tu jawab. Dia tanya Kak. Ya? Setan, jin, iblis boleh baca Al-Quran tak? Setan dia tak boleh. Tak boleh. Dalam kitab ada mengatakan, ada menyebut tak? Setan boleh baca Al-Quran tak? Iblis boleh baca Al-Quran tak? Azazi tak? Dia tanya, boleh baca tak? Boleh, ada boleh. Kalau kita pergi ke pusat rawatan ruqyah ataupun kita pergi buat rawatan ruqyah, kita baca ruqyah, dia pun cakap, engkau baca pun tak betul. Dia gelakkan kita. Jadi cuba jawab. Pasal apa saya kupaskan ni daripada dia, kakak cakap tadi, ambil bidang dakwah Islamiah. Kalau kena ganggu, tak dimustahil. Ataupun kita balik kupas kepada orang-orang alim ulama'. Orang-orang yang agama. Setan lebih suka orang macam ni. Dia akan menggoda, kasi kita sesat. Tapi orang cakap, kadang-kadang kita tak boleh terima akal. Takkanlah. Takkan, lupakan dah. Saya terima. Kalau kita tak percaya, lupakan dah. Saya cerita ni, saya kupaskan kejadian manusia. Dengan gangguan syaitan. Jin, iblis ni. Okey. Ada kalanya, macam akak cakap tadi, dia belajar melalui komputer. Kadang-kadang apa yang dia baca, apa yang dia faham, dua yang berlainan. Sebab dia tidak ada guru. Dalam laptop tu, mana ada guru? Maaf Ustaz, dia belajar dengan, dia ada online dengan ustaz dia dekat. Ya, bila online ustaz. Lepas tu mungkin dia ada baca dengan sendiri. Ya, betul. Betul. Jadi dia tak ada rujukan pada sesiapa. Betul. Saya kalau akak tengok YouTube saya, kenal saya kat mana ni? Kenal saya kat mana? Kat YouTube. Berapa lama dah tengok YouTube saya? Saya dekat YouTube Ustaz tu, saya bukan kata minat tengok, tapi saya selalu buka lah. Okey. Tengok kat sini saya duduk, ada sini anak muda macam ni meracau.
dia tengok YouTube, dia tengok dalam Facebook ke YouTube, apa ilmu semua dia ambil belajar, dia ijazah. Dengan jarak jauh. Orang sekarang duduk mana Kuantan budak tu lebih kurang situ lah duduk Kuantan. Tak betul. Tengok dalam YouTube saya. Cari satu-satu. Apa dia bawa gini? Dulu rawat kat luar. Dia dah meracau dah. Bawa ke sini. Ya Ustaz. 3 minggu nak keluarkan semua dia punya ilmu yang tak betul ni. Nak pulihkan dia. Akhirnya dah sembuh dengan izin Allah, dia ijazah, dia belajar. Dia ambil ilmu Indonesia lah, semua jarak jauh. Dia bayar online. Maksud Ustaz, dia belajar Tanpa guru lah. tanpa guru. Itulah yang berat sikit tu Ustaz. Mungkin kalau kita cerita ni tak percaya. Ya. Nak cakap dengan dia, tak nak cakap. Tak nak. Dia Jadi macam mana kita nak dapat info daripada dia? Allah Akbar. Ni apa yang saya scan kat diri dia ni, dia banyak belajar dalam komputer. Dengan sendiri dia. Ya. Dok. Yang boleh jawab, dia sendiri. Apa yang dia belajar, kena tanya dia sendiri. Jadi syaitan akan mengasut, menggoda kat sini. Kasi dia hanyut, sesat. Tapi yang dia belajar Ustaz, yang apa lecturer dia bagilah, ada buku-buku dia tu dia beli dengan college dia tu. Saya Itu yang kita faham. faham. Tapi apa yang dia baca dalam college dia tu akan nampak. Tak nampak lah. Apa yang dia amalkan ke, apa yang dia itu, kita tak tahu. Kadang-kadang dia scroll ilmu-ilmu ke, apa-apa ke, kita pun tak tahu. Kena tanya dia lah, dia yang lebih tahu. Saya tanya tak nak jawab, jadi saya pun tak boleh buat apa lah. Tak boleh jawab. Ustaz tanya, Ifat belajar apa? Tak. Apa nama? Irsyad ke apa? Ifat. Ifat. Muhammad Ifat. Ifat. I-F-A-D. I-F-F-A-T. Ifat. Ifat. Nah, Saya pinjam mikrofon boleh? boleh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh jawab dengan penuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama siapa? Muhammad Ifat. Muhammad Ifat. Muhammad Ifat umur berapa? Apa? Ya? 19. 19. Asal dari mana Ifat? Pahang. Pahang. Dekat mana Pahang? Kuantan. Kuantan. Ifat tengok saya rasa apa? Rasa tak Rasa apa? tahu. Ha? Tahu. Apa Rasa rasa? apa? Tak dengar. Rasa apa? Tahu. Tok Guru. Tak. Ifat rasa apa? Apa rasa dalam ni? Rasa takut ke? Rasa gemuruh ke? Rasa apa Ifat? Rasa Ha? rasa awak Rasa hormat. Ke rasa apa? Tak jelas. Rasa jelaskan. Cakap tu biar jelas sikit. Rasa apa Ifat? Rasa dalam dada rasa apa? rasa Minta maaf. Ustaz molek. Rasa molek juga Ke apa? Rasa apa Ifat? Tengok. Ifat rasa macam mana? Perasaan Ifat. Tengok saya rasa apa dalam ni? Apa dia? Tengok. Rasa Nak support rasa pun bayar kan? Dia macam kena Dia kena sekat daripada inilah gangguan lah. Ni air herba, selawat, minum, niat, apa-apalah. Nak sembuh, nak sihat, nak baik. Ifat, selawat, minum, niat. Bismillah. Umi buka. Umi dah buka yang ni. Tengok. Umi dah buka Tak, dia yang nak yang tu akak kasih je. Jangan lawan. Ni saya bukakan boleh? Ustaz bukakan boleh? Tengok. Buka topeng minum.
Selawat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Minum Ustaz. Cuba boleh, bismillah. Sembuhkan penyakit, sembuhkan penyakit dalam tubuh badan aku. Sembuhkan penyakit itu padaku. Habiskan ke Ustaz? Nak habiskan ke nak simpan? Habiskan. Habiskanlah. Habiskan. Simpan. Simpan. Okey, baik. Tak habis dengan paksa tak apa. Tok sini dulu. Okey, tadi Ifat cakap, Ifan tengok saya rasa. Saya penat tunggu rasa apa. Rasa apa Ustaz? Hmm? Rasa okey tu. Semua ni. Boleh. Okey ya. Boleh. Okey, bila belajar dekat sekolah dalam laptop tu, belajar apa dalam tu? Belajar belajar ilmu Ilmu apa? ilmu akhlak, ilmu akidah. Lain pada tu? Selain pada tu tak ada. Tak ada. Ni saya cuma bagi pandangan nasihat. Man, stop pintu. Ini pandangan saya lah. Kalau dia tak suka bidang tu, jangan paksa. Pasal apa? Bidang tu macam apa yang akak cerita tadi. Dia bidang ke macam tentera lah. Oh, camp tu. Okay? Dia train macam askar. Dia tak suka. Oh, maaf Ustaz. Saya nak saya bagi tahu terus. Ha. Bila kurikulum, Ha. dia yang pilih sendiri. Tahu. Dia pilih, dia tak tahu dia training lain. Faham tak Kak? Contoh, akak bidang sains. Akak minat nak jadi doktor. Sekali kena bedah katak, kena bedah tikus. Bila orang yang berjiwa lembut, dia tak boleh tengok binatang diseksa. Aku tak nak lah. Contoh anak saya. Tak saya ni saya buat balik dia. Ambil. Sebab tu dia tak sempat ambil. Saya terus buat balik. Tu sebab dia tak suka bidang tu, kita tidak boleh paksa. Kita tak pasti lah. Bila kita paksa, dia jadi tekanan jiwa. Tahu tekanan jiwa? Pressure kat sini, mental. Faham. Faham? Contoh, abang tak suka akak ni, akak tak suka abang ni, mak bapak paksa kahwin. Apa rasa? Murung kat rumah. Aku tak suka, kenapa dia paksa aku? Ni contoh. Terpulang pada akak lah, kena anak baik, keluarkan pada tempat tu, ambil bidang lain. Ambil bidang agama lah. Kalau ada bidang dakwah, ambil bidang agama. Jadi saya kat sini saya tak faham Ustaz. Sekarang ni dia baru masuk SEM 2 Ustaz. Jadi masuk pun belum lagi sekarang ni. Tapi bila masuk pergi training tadi, akak cakap tadi naik bas tu. Dia tak minat tu tak payah Maknanya dalam bidang yang koko tu lah. Ya, tapi dalam tu mungkin pandaian saya mungkin dia train macam askar. Betul. Dia tak suka askar. Dia tak suka berbunuh. Ada masuk apa lain Ya, lah. dia tak suka. Jadi dia tension. Macam cakap tadi contoh akak suami isteri sebelum kahwin kena paksa. Akak dah ada minat sendiri, dipaksa kahwin. Apa akak rasa? Terpaksa lah. Terpaksa, tapi anak ni tak boleh terima. Dia ini soal membunuh Kak. Soal nyawa. Yang akak cerita tadi, apa yang ada dalam jiwa dia tak sama apa yang kita rasa. Bagi kita tak ada apa. Tapi jiwa dia lain. Tak apa lah. Macam akak rasa tadi dengan abang terpaksa. Tapi ada setengah perempuan yang cakap aku tak rela, aku tak mau. Dia lari pada rumah pun ada. Tak lupa tak apa nanti. Kita kena ikut betulnya. Ya, betul. Kita tak boleh. Maaf Contohlah, anak ni bagian dakwah. Akak pergi hantar dia pula
masuk racing F1. Dia tak minat. Akak paksa macam mana pun. Dah ada stres. Akak buang dah ribu-ribu ringgit pun tak guna. Dia pilih kerelaan dia. Bila dia pilih pula, macam kat tadi, dia yang sendiri pilih. Dia masuk tengok, alamak, Salah, dia nak tarik balik, biar dia tarik lah. ini dah bidang tentera. Aku tak nak bunuh orang. Nak keluar. Aku rasa berdosa. Betul dia kata yang tu. Akak faham? Dia tak nak. Dia tak nak. Akak nak juga. Tak, saya itulah sebab Sebelum tu hari dia yang dah cakap pertama macam tu Ustaz, juga. saya nampak dia stres. Masa dia pergi ambil uniform tentera tu, ada senapan. Kayu je, replika je. Yalah, replika pun bagi akak replika. Tapi bila dia yang training, dia dah rasa macam nak pergi bunuh orang. Nak pergi berperang entah kat Syria ke, Bosnia ke, Amerika ke, mana-mana lah. Palestin ke. Akak faham tak jiwa dia sekarang ni? Ni apa yang saya faham jiwa dia ni. Dia tak nak benda tu. Tak nak. Betul. Dia kata dia tak nak. Habis akak nak juga suruh dia masuk. Ifat masuk lagi tak apa. Ini training aja. Tapi dia tak boleh terima jiwa dia. Tak boleh terima. Adalah kita pujuk. Kita pujuk tapi lepas tu Tak, dia masa tak nak, malam dia tak- pertama tu dah saya pujuk, saya ingatkan dia masih tak kenal orang tak kat kenal situ kawan ke. apa dah. Sekarang apa yang saya baca cerita akak dengan diri dia, saya dapat gambarkan. Dia training ni training askar. Dia tak nak jadi askar. Walaupun dia bukan jadi askar, tapi training dia ala askar. Walaupun pisau ke senapang tu cuma duplika, tetapi dia rasa tu dah macam betul. Kalau training dah duplika, nanti akan pegang senjata betul. Ya, Akan pegang senjata betul. ya. Rasa macam tu lah. Faham tak? Ataupun contoh, akak tak suka kucing. Abang suka kucing, agam balik kucing. Contoh. Aku tak suka kucing, kau pergi bawa kucing ni. Subhanallah. Ni contoh tak? Akak kena faham. Ni jiwa anak, maaf cakap, tak semua anak perangai yang sama. Walaupun dengan satu mak ayah dengan darah yang sama. Tapi perangai tak sama. Kita tidak boleh paksa anak suruh ambil bidang ni. Contoh, akak lawyer. Abang engineer. Nak anak pun jadi macam tu. Kalau dia gagal, dia tak nak, jangan paksa. Tak boleh kak. Jangan ikut nafsu kita. Jangan ikut nafsu nafsi kita. Kena ikut dia punya naluri. Apa dia nak jadi. Dah ikut kan. Selagi dia tidak hanyut, tidak sesat. Tapi akak desak nak juga bidang tu. Tak boleh. Contohlah dia akak paksa-paksa pom, maaf cakap Pernah tak dengar orang gantung diri? Akak nak anak akak macam itu. Pasal apa dia tension, aku tak nak. Aku dipaksa lah. Syaitan mengasut. Gantung diri lah. Pernah dengar tak? Banyak berita keluar. Siapa salah? Roh dia pun sesat. Akak dan yang buat mimpi. Kenapa ibu buat Ifat yang gini? Kenapa ibu paksa saya gini-gini? Menyesal semua hidup kak. Logik tak logik saya kak bang? Ini terbelang pada akak lah. Kita boleh pulihkan balik insya-Allah dengan izin Allah Cuma saya nasihat jangan paksa apa minat dia. Mengguide dia lah, guide dia. Kita boleh guide. Apa dia suka kita ikut, pantau je lah. Mantap. Akak tak boleh ikut apa kehendak akak. Salah Ustaz. Yang belajar dia. Sama juga ada orang ambil bidang peguam. Bila dia lulus, dia jadi lain. Ya, betul. Akak picit telinga dia, aku kau bayar ribu-ribu sampai peguam, kau jadi tukang kebun contoh. Jadi pertanian ada. Akak nak paksa macam mana? Pelajaran dengan jiwa lain. Tapi saya rasa akak desak dia nak juga bidang tu. Yang siapa yang saya baca lah apa yang terjadi pada anak akak yang desak dia sejadi itu. Atas pilihan dia betul, tapi akak desak juga. Nak juga pujuk so dia masuk balik. Tak percaya? Satu hari dia akan lari pada tempat tu. Akak jangan salahkan dia pula. Dia akan cari peluang macam mana nak lari. Walaupun pagar tembok dia akan cari peluang. Sebab dia stres. Ustaz, adalah dia cakap dia nak tukar bidang. Saya kata boleh je. Betul Pak? Tapi ibu tak saksi. Ibu stopkan dia. Tak apa, tukar je. Saya benarkan Ustaz, dia nak tukar bidang. Bukan dia nak ambil bidang syariah. Hadir. Syariah dah hadir. Dok Ustaz. Apa dia cakap? Cakap dengan Ustaz. Cerita. Kalau Ifat tak boleh cerita dengan ayah ibu, cerita dengan Ustaz. Cerita dengan saya. Open. Buka hati, buka minda, cerita. Saya sebagai orang tengah. Apa Ifat minat bidang apa?
Ha? Saya nak tukar bidang boleh. Polis. Nak tukar bidang boleh. Boleh. Tak, dia nak tukar bidang. Boleh tukar. Nak bidang apa? Cakap dengan saya. Nak tukar bidang nak tukar bidang Syariah. nak tukar bidang Bidang apa? Cakap je, ibu ayah tak marah. Cakap. Bidang apa? Syariah. Bidang apa? Tak boleh cakap, tulis boleh. Habis? Cakap lah. Cakap lagi senang boleh tulis. Bidang apa? Bidang apa? nak tukar bidang boleh. Boleh tukar. Bidang apa? Bidang macam contoh bidang dakwah. Dakwah. Okey, boleh. Nanti saya cakap dengan mak ayah bidang dakwah. Baik. Kak dengar? Kak dengar tak? Kak jangan tension. Saya tak tension. Ha? Tapi sekarang ni dia memang bidang. Cakap betul dengan Ustaz. Cakap Ifat, kalau Ifat tak suka bidang Ifat sekarang ni, Ifat nak bidang apa? Dia nak bidang dakwah. Dia memang bidang dakwah dah sekarang. Sekarang ni memang Dia dia tapi bidang dakwah dia kenapa training baca askar? Ya, tak mahu terpokok lah maksudnya faham. Ambil koko lah kita nak tukar. Tukar. Ya. Patut benda lain. Kita tukar koko. Kurikulum kena tukar. Tak ada, saya pun tak faham. Bidang dakwah kenapa pegang senjata? Tak, dia salah satu Salah satu syarat dia kurikulum. dia masuk. Maksudnya badan yang bernifas. Kita ni student kena pilih satu badan bernifas. Tahu. Jadi saya pun sebab dia pun ustaz, selama ni pun dia dekat sekolah memang selalu dalam bidang pernah pergi camp, terpilih dalam bidang kepimpinan, termasuk hutang macam tu. Tapi tak bawa senjata lah. Jadi sebab tu saya Jadi bila dia masuk yang tempat ni pula kena bawa senjata. Dia rasa ni kot. sebab tu saya biar dia pilih. Saya tak paksa pun. Tahu, tapi dia pilih, dia tak tahu yang bidang ni kena pegang senjata. Mungkinlah yang saya paksa malam tu lah. Saya cakap sabar, tunggu berkenalan dulu dengan Kawan-kawan. Mungkinlah malam tu lah dia stres kot. Dia tak nak berlaku perang, dia cakap. Jadi dia dah cakap direct. Takkan kau tak faham kat situ. Sebab saya cakap benda tu apa pula perang. Saya buat Bagi akak, apa pula perang? Sama juga orang ambil bidang, maaf saya bukan cakap semua netizen sama Contoh, abang nak anak jadi peguam. Tapi fahaman seseorang anak ataupun orang yang belajar agama bidang dakwah ni, dia nampak bidang peguam ni pun tak bagus. Tapi akak nampak bagus. Pandangan akak berbeza, pandangan dia lain. Pasal apa? Akak akan cakap lawyer ke peguam ni bagus, lawan untuk apa? Ada yang lawan kes salah pun jadi betul. Apa hukumnya? Akak faham tak kak? Sama juga maaf hakim-hakim ke. Orang yang tak salah ni jatuh hukum, boom. Tak berdosa tapi di penjara. Apa hukumnya seorang hakim? Akak faham cerita ni kiasan saja Apa hukum kak? sebab tu dia cakap dia tak nak jadi munafik. Tak nak. Sebab tak nak munafik, sebab tak nak dosa. Jadi akak kena faham, saya bagi kiasan tadi contoh. Biar dia jadi engineer, biar dia jadi apa benda, tapi yang macam ni menjatuhkan hukum, ingat senang tak Ya. Akhirat kena tanggung tu.
Betul bang? Saya faham Ustaz, dia sekarang ni dia tak nak masuk yang koko tu. Tukar koko lain. Kalau bidang tu yang sama, sekolah tu yang dakwah sama, tukar Oh, koko dia lain. nak. Bukan dakwah tu dia nak, tapi koko tu tak nak. Betul Ifah? Betul. Cakap dengan Ustaz betul tak? Abang cakap. Cakap dengan Betul, Ustaz. betul tak apa yang Ustaz cakap? Betul? Betul. Ha? Betul. Betul? Betul. Dia dah jadi confused. Akak jangan desak. Jangan desak dia. Jangan desak dia kak. Kalau akak nak anak akak cemerlang, sempurna, jangan desak anak. Saya bagi contoh lah kak diri saya sendiri. Saya dia sebut tak nak. Tak nak. Saya bagi contoh diri saya. Saya dilahirkan di Masjid Tanah Melaka, saya dibesarkan di Singapura. Usia saya 7 tahun, sekolah rendah. Mak saya nak saya belajar sekolah Cina. Saya tak nak. Tapi dia paksa saya masuk. Orang mak saya cakap, nanti Singapura ni ramai Cina. Kau kena belajar bahasa Cina. Dia hantar, saya pergi. Tapi saya tak belajar. Saya tak belajar. Buku semua beli. Sampai saya darjah 6. Semua gagal. Saya tak minat nak belajar. Salah siapa? Okay, bila saya dah gagal, akak tahu tak? Saya ni cakap live dalam netizen. Saya ulang darjah 6 3 kali. Sekolah Cina dah tahu saya tak minat. Dia hantar, dia minat juga. Saya kata saya tak minat. Buku saya semua kosong. Mata pelajaran. Cakap Cina aja. Saya tak minat. Contoh-contoh palang-palang ni ada makna dia lah kan Tapi saya tak minat. Bila habis saya 6 3 kali, saya minta sekolah dia panggil masuk ini sekolah private. Saya pilih sendiri. Saya cakap saya tak mau Cina, saya nak Inggeris dengan Melayu. Saya nak baca Melayu pun saya merangkak. Tak faham, tak pernah baca Melayu. Ini saya cerita kat saya bercerita. Dari situ saya belajar dia 2 tahun Saya dapat nombor 10 dalam kelas. Dalam 40 orang saya dapat nombor 10. Kat situ nampak tak saya boleh belajar. Saya pilih bidang apa saya nak. Saya cakap ibu jangan kacau. Saya nak pilih saya sendiri. Saya dah 6 tahun, 9 tahun duduk ulang jenam. Saya nak pilih bidang saya. Tahun pertama dapat nombor 10, tahun kedua dapat nombor 10. Berarti saya fikir balik, aku boleh belajar sebenarnya. Cuma salah bidang saya masuk. Salah alirannya. Lepas tu saya sambung masuk college. Boleh belajar. Mak bapak saya yang masuk kampung. Dah. Sampai hari ini. Itu saja saya bercerita dengan akak. Semua ada sejarah dengan saya, termasuk anak akak ni lah. Apa dia tak minat, kita jangan paksa. Dia cakap, okay, bidang ni dia tak nak. Tukarkan. Bagi cikgu, ada tak bidang yang tak berkenaan dengan senjata? Ya. Masuklah, mana masuk koko lain lah. Ipak pilih je nak masuk koko lain yang sesuai dengan ipak. Apa benar kan? Boleh tak? Boleh. Dengan apa cakap. Mak ayah setuju tukarkan bidang koko tu. Boleh? Boleh tak? Boleh tak boleh? Sekolah yang sama ke? Nak tukar sekolah ke? Apa macam mana? Belajar tempat lain ke tak apa benar kan? Nak Cakap dengan Ustaz, jangan cakap dengan apa. Tanya dengan Ustaz. Nak sekolah apa? Nak tukar sekolah? tukar Tukar? Ha? Nak tukar sekolah? Ni saya tanya ni, nak tukar sekolah ke? Tukar? Tukar? Tukar kan? Ada orang ambil bidang kejuruteraan. Keluar pun tak jadi kejurutera. tak nak Ha? tak nak tukar. Bila tak nak tukar. Okay. Anak buah saya duduk Gombak. Ambil arkitek. Boleh buat bangunan, draw. Tak jadi arkitek. Dah kerja, berhenti, tak jadi apa? Mak dia buka sekolah taska, jaga taska. Bidang arkitek. Tapi ni Ustaz dia macam ketua
dia macam gembira, tak ada apa sekarang. Tak apalah, sebab tu pertama kita nak tahu apa dia punya masalah. Masalah. Ustaz kan boleh dah. Kita cari dia punya masalah punca dia. Lepas saya takut dia Ustaz, sebab dia kan tahfiz. Saya takut dia macam mungkin saya takut dia terbawa ke, saya takut yang tu je. Saya faham. Sebab tu saya cakap tadi mungkin besar kemungkinan dia buka dalam apa Facebook ni apa ni Google ni, ilmu ni banyak. Sama juga kitab Al-Quran, naskah Al-Quran dalam tu. Ada Yahudi pesongkan. Mungkin akak tak pernah dengar. Ada. Sebab tu ada setengah-setengah negeri Islam, negeri Arab, negeri Brunei, dia tak nak terima Al-Quran biasa. Dia nak negeri dia yang cetak. Dia ada pakar dia sendiri yang terbaca ni. Dia nak cetak sendiri, dia tak nak Quran ke mana negeri lain. Sebab ada Yahudi yang pesongkan. Mungkin akak tak tahu. Ni saya cerita, ada. Kita tak tahu, tak tahfiz, kita tak faham, kita main beli je. Tapi orang yang faham, yang tahfiz dia akan baca satu-satu. Ni lain bunyi dia. Nampak sama. Bagi kita yang tak pandai cerdik ni, sama je. Okey, kita cuba pulihkan dia. Semua dengan izin Allah. Macam akak tadi teruskan, dia cakap dua-dua ada. Gandhi pun ada saka. Tiga-tiga beranak. Tak mana percaya tak percaya terpulang. Ustaz, saya nak tanya, saka dari mana? Keturunan lah. Keturunan. Keturunan. Akak tak pernah dengar ke saka keturunan tu apa? Saya tahu saka tu dari saya tiga orang. Okey, yang akaknya daripada mak akak, keturunan mak moyang kamu. Okey, yang ini daripada bapak dia. Yang ini. Ini suami. Awak pada mak daripada bapak. Jadi saka ni dia boleh pilih siapa dia nak duduk. Kadang-kadang semua anak beranak pun ada. Kalau tak faham sangat, balik nanti Google apa itu saka. Apa itu sihir? Bacalah sampai faham. Kalau tak faham susah nak cerita. Sebab tu kadang kita gaduh bila bayi aduk saka, aduk sihir. Besok kena sihir lagi. Habis saya nak tahan sihir satu dunia ke? Tak nak kena sihir, belajar. Setakat cakap lah, bukan cakap riak, tak boleh bongkak. Setakat kita mengaji, kita solat, belum cukup lagi ilmu. Itu agama. Ini ilmu yang belajar lawan sihir ni ilmu. Ilmu dan agama dua yang berbeza. Saya bagi akak contoh. Akak ni kurang faham mungkin lah kan. Okey, saya bagi contoh. Saya bukan menidakkan Ustaz Kazim. Benar kan? Dalam YouTube dia pun dia cakap apa? Dah 11 kali kena sihir, betul? Sedangkan dia tahfiz Al-Quran setiap minggu. Dakwah dia hanya ceramah. Radio, TV ataupun live. Tapi 11 kali kena sihir, betul tak? Sampai hari ini yang baru-baru ni yang ada naik kursi roda, betul? Jadi akak nak cakap apa? Anak akak baru lagi. Ustaz Kazim lagi lama. Kenapa kena sihir? Berarti setan tembus. Saya bukan cakap riak, tak boleh bongkak. Saya dakwah saya 27 tahun, rawat orang lawan jin setan iblis hari-hari kita tengok. Tak pernah kena sihir. Akak faham beza dia? Agama dan ilmu yang berbeza. Tapi bila kita satukan, berilmu. Agama, ilmu. Tapi ilmu ni dalam agama. Contoh akak cakap, saya zikir hari-hari. Zikir surah apa? Zikir dia macam mana? Banyak mana? Cara macam mana? Tak sama. Sama juga surah Yasin dan ayat kursi. Semua tahu bagus. Tapi bila saya bawa zikir ni, kita tak baca ayat kursi dan Yasin. Kita baca surah lain. Nak tahu belajarlah. Dah. Sama juga anak murid saya. Kenapa tak pernah kena sihir? 2 tahun ni saya ijazahkan orang. Saya ada 1,500 anak murid sekarang. Semua punca daripada sihir belajar. Ni asyik berobat keluar duit, betul. Bayar 1 kali, belajar terus zikir. 5 minggu je zikir dalam hati, zikir di mana-mana kamu berada. Dah. Setan tak boleh tembus kita, sihir tak boleh tembus.
Orang nak pukau tak boleh. Apa lagi tadi? Apa-apa setan nak masuk badan kita pun nak tu tak boleh. Pasal apa? Dengan 5 minggu zikir dalam hati tadi, roh kita akan bercahaya. Zikir di mulut untuk jasad, zikir di hati untuk roh. Roh dan jasad bersama. Apabila roh keluar pada jasad, jasad akan mati hancur dalam tanah. Roh akan balik pada Allah. Itu beza dia. Saya bukan menidakkan Datuk Ustaz Kazim. Dia mengaku sendiri. Saya tengok daripada YouTube dia, saya ambil itu sebagai dia punya role model lah, contoh. Jadi kalau akak setakat mengaji kata Al-Quran banyak kali pun sama juga Ustaz Kazim. Tapi kenapa tembus? Akak tengok saya ada nampak sakit ke? Ada nampak kena sihir saya buka? Nampak kena sihir sakit ke? Akak kena saya kat YouTube baru tengok kan? Tengok hari-hari YouTube saya. Ini semua YouTube. Hari-hari lah abang sihir. Akak tengok berapa ramai tunggu. Abang akak tahu kan kita masuk YouTube kan? Ikhlas Akak fikir jangan desak apa yang anak tak minat. Dah, itu je saya bercakap. Keputusan dia pilih. Dia tak suka, tukar. Tak suka, tukar. Tukar sampai dia rasa happy. Contoh nanti mak cakap, sampai satu hari nanti dia nak kahwin, akak pilihkan jodoh. Pun tak boleh. Biar dia pilih sendiri. Mak dah calonkan ini saya, mak lagi dulu dah niat. Jangan. Jangan pasal niat untuk anak, jangan. Betul bang? Betul. Dia dipilih sendiri jodoh dia. Bahagia tak bahagia, dia pilih. Kalau akak pilihkan satu hari, akak, ini ibu lah punya pasal, pilihkan saya yang tak betul. Dah, conteng muka akak. Akak faham cerita saya ni? Saya bagi semua kiasan ni. Harap tak nyata dah benda ni. Cuma kita boleh guide dia lah. Ya, cuma kita pantau. Apa dia mengadu, kita dengar. Kalau boleh, saya sekali pergi tengok. Dia sekolah pun kat Terengganu juga kan. Akak tengok kat Kuantan kan. Terengganu Kuantan 1 jam, 2 jam. 2 jam. Dia pergi tengok. Jumpa cikgu sekolah. Jumpa dia, tanya. Sebelum jumpa dia, jumpa cikgu sekolah. Apa masalah anak saya ada gini ke tidak. Ataupun telefon ke. Yang cikgu in charge dia lah. Terus tanya dia pula telefon. Kalau kat polis, saya tahu dia tak boleh pegang handphone kan. Tak, itulah sekarang ni. Dia tak pernah sekarang ni yang lagi. belum bersemuka lagi. Okey, bila bersemuka, ni pandangan saya lah. Ini bukan cerita rawatan netizen ya. Ini cerita panduan. Bila nak pergi masukkan sesuatu, tanya cikgu tu, bawa dia semuka duduk. Kurikulum ni apa? Kurikulum ni anak saya tak suka bersenjata. Dia tak minat. Kena tanya lah. Jadi kita sebagai ibu bapa tahu. Jadi bila dia dengar, okey, mana yang ada senjata, taruh pangkah tepi. Di mana yang tak ada kena-mengena dengan senjata. Cuba dia pilih. Misal kata dia pilih, jadi sama juga. Dia tak minat. Datang lagi. Pilih yang mana yang dia minat betul-betul. Yang kurikulum ni tidak mengganggu emosi dia, mental dia dan fizikal dia. Ya. Macam akak duduk Kuantan daripada Terengganu. Rumah tu tak sesuai, tak selesa. Akak paksa juga nak duduk. Ada gangguan. Pertama, kalau rumah tu rumah beli, pulihkan rumah tu. Contoh, ada tukang rawat cakap, akak kena tinggal kosongkan rumah ni. Sedangkan kita boleh pulih. Bila akak tinggalkan, siapa nak ditanggung duit ni? Yang bagus pulih kan? Okey, dah mukadimah tu dah habis. Okey, bye-bye. Lama sangat dah mukadimah ni. Okey, kita pulang pada akak, abang. Saya cerita tadi, awak dua-dua ada saka, kata masuk ada ni, pun ada saka keturunan. Sekarang Macam anak saya saka daripada mak dia kuat. mak dia kuat. Bukan maknya buat, saka akak, mak dia kuat dalam. Saya pula dari keturunan. Moyang mak kamu lah. Nenek kamu, moyang nenek moyang mak kamu. Saya daripada ayah.
Bukan daripada Toki ke apa, Datuk. Tu, semua tu atas-atas kita lah, kita tak tahu tu. Ustaz, saya nak tanya satu lagi. Satu, saya nak scan kat rumah saya. Lepas tu saya nak scan anak saya seorang lagi. Dekat rumah tu. Ya. Untuk scan rumah, kita buat percuma. Okey? Apa yang ada dalam rumah, kita tolong bantu percuma. Kalau akak tengok dalam YouTube saya, kita buang, kita bukan buang campak ya, kita matikan. Okey? Saka ke, sihir ke, gangguan ke, kita matikan dalam rumah, luar rumah. Misal kata ada orang tanam ke, kita matikan. Kita bunuh. Tapi kalau untuk anak tu, nak scan RM50 biasa. Saya kena cerita awal-awal. Pasal apa, benda ni banyak kali terjadi kat sini. Bila nak bayar, kenapa mahal sangat? Tenang aja. Nampak tu pintu besar, balik. Tak payah bayar. Jalankan dunia akhirat. Dah, senang. Saya tak nak pening kepala. Saya kena cerita dulu awal-awal. Buang saka RM250, buang sihir RM50, jadi RM300. Kalau tak nak buang saka, simpan dah. Dia bukan paksa suruh buang. Mesti buang kak, mesti buang. Tak ada. Dah tahu, balik dah. Ada rezeki buat kat Terengganu, kat Kuantan dah. Tak nak buang, simpan dah. Buang saka berapa, Ustaz? RM250. Seorang. Tengok YouTube saya puas-puas. Banyak kali saya sebut. Kalau mahal, abaikan. Jangan datang. Bapak datang, dia gaduh. Banyak lagi pusat-pusat rawatan lain boleh buang. Tak nak berubat lah. Ada orang pakai fikiran dia lain bang. Datang jauh-jauh. Tak sama. Tak nak berubat pula. Ada. Yang ada dah buang semua, nak bayar. Mahal sangat. Yang ada anggap saka ni mesti tergolek-tergolek, bekit terlolong. Tak semua. Ada sihir pun tak tergolek. Ada sihir mengamuk. Kita nak buang. Mana hari ni kita nak buat semua. Saya nak buang semua. Nak buang semua. Saya kena cerita awal-awal pasal apa saya tak mau pening kepala gaduh. Okey. Ni, dah 1 lebih. Kejap lagi dah masuk Zuhur. Okey, dah masuk time makan. Saya perlu makan, saya perlu Zuhur, saya perlu rehat. Kena faham. Ramai nak tunggu saya lagi kat luar. Ini Ustaz. Yang ni pun buang saka dengan Itu pulang berdakak lah. Saya dah cerita tadi. Dia pun ada saka. memang saya nak buang semua. Macam ni Ustaz. Yang ni Saya nak buat yang komplit semua. Macam tu je. Tak apa. Lepas tu kita pulihkan dia apa yang mengganggu semua ni. Dalam rumah, luar rumah, dalam diri dia. Dekat college dia pun kita buat. Dekat tempat dia training pun kita buat. Itu semua free. Bukan kita charge. Saya nak, maknanya biar saya dan keluarga saya terpanggil buat dekat dalam nombor. saya, dia dan anak 3 orang. Buat masa sekarang ni. Yang lagi satu tu tak perlu Yang adalah. lagi satu tu saya nak scan. Saya nak scan. Buat yang terbaik untuk saya. Nama dia apa? Nama siapa? Yang lagi satu. Muhammad Lutfi Amin. Muhammad Muhammad Lutfi Amin. Lutfi. Lutfi. LUTFI lah. Amin. Pun ada juga saka. Bukan cakap dia keturunan. Dia macam ni lah abang, akak. Jangan percaya cakap saya. Balik Kuantan, Pahang ke balik Terengganu, cari siapa-siapa ustaz ke mana ke, ustazah ke yang buat rawatan, tanya. Ada tak saka dia orang ni semua? Kalau tak percaya juga, cari lagi sampai kat puas hati. Kalau majoriti dia cakap ada, lu fikirlah sendiri. Jadi kalau yang anak saya, yang anak yang sekian daripada Jawa tu, sampai nak bahasa ke pun boleh lah. Boleh buat jarak jauh pun boleh. Bila cakap jarak jauh, ni saya kena kupas. Tak pergi jumpa dia, mana boleh buat jarak jauh? Sihir boleh buat jarak jauh? Boleh. Allah punya ilmu tak boleh? Boleh. Boleh lah. Ada orang tak faham. Tak semua orang boleh buat jarak jauh. Sama ada dia ada kepakaran ataupun kepandaian ataupun kebolehan. Tak semua sama. Jadi contoh, kenapa akak datang sini? Sedangkan tempat lain pun banyak perawat. Kuantan tu bukan kurang. Terengganu bukan kurang. Satu Malaysia ada. Kenapa pilih sini? Itu bukan tak kasih datang. Tempat ni bukan kita paksa pun. Akak, abang mesti datang sini berubat. Ada saya sebut macam itu? Tak ada. Yang datang suka rela. Suka rela. Nak ubat, berubat tak nak ubat, sudah.
Tazak maknanya buat semua anak saya pun yang dekat rumah Yang lufti tu lah. yang ni pun ustaz buat masa ke tak apa. Kalau itu saya tak apa, kita boleh ambil duit, tak apa. Buat ustaz tolong. Okey, pertama saya buat anak ni dulu. Satu-satu. Tangan tak lutut. Lagi satu Ustaz. Ada lagi? Kak, bila nak rawat dia ni, Kak? Akak cerita lagi satu-satu. Dah lama dah ni. Kat tangan dia selalu sejuk macam ni. Nanti kita pulihkan semua satu badan, Kak. Aduh, yai. Saya nak buat, akak cerita. Akak nak buat. Nanti sampai pukul 4-5 pun tak habis lagi. Orang kat luar tu cakap saya yang buang masa. Ini buat satu orang berjam-jam. Ada orang komplain semalam. Cina dengan India. Ada juga kata sini dia. Masuk pula. Bila saya nak berubat? Dia kata Tabik Adam banyak bercakap. Okey ustaz. Faham. Tak nak datang sini pergi tempat lain. Tak ada. Tak apa. Bukan kita paksa pun. Keluar masuk tanya. Tanya. Bila sudah? Berapa lama ni? Berapa lama ni? Aduh. Pening kepala lah. Okey. Dalam hati zikir. Allah, 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 Allah dalam hati. Boleh? Boleh tak boleh? Kira. Satu je. Ampeh kau. Cepat Datuk tu dah tolong. Minggu lebih siap tu semua lebih. Nanti settle lah. Transfer baki ni. Ada tulis tak? Baki dia tulis sini. Ada. Hari tu Datuk dah bayar deposit. So the balance dia separuh lagi. Boleh lagi 1,500 je lah ya. Masya-Allah. Mana awak nak ambil ni? Saya ambil satu. Nanti saya transfer Jaya tak? Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beli dengan harga tersebut. Okey, Allah. Iklan Pak Abang ni. Zikir dek. Bismillah. Bismillah. Bismillah.
Rasa apa? Kepala rasa apa? Rasa apa? Tenang. Tenang. Ringan. Cuba bangun. Ringan ke berat badan. Minta saya air suam boleh? Cuba jalan. Badan rasa ringan ke berat? Jalan-jalan. Jalan jauh sikit. Dengan. Dengan ke berat badan? Ringan. Kepala ringan. Ni siapa ni? Ibu ni? Ni? Nak belajar ilmu ni? Tak nak? Belajar kat sekolah, pandai-pandai dulu, okey? Tak mau pening-pening kepala. Ibu dengan ayah dah restu untuk pindahkan tukar kurikulum. Tak pegang senjata, boleh? Belajar sungguh-sungguh. Dia dulu ceria ke macam gini? Ceria. Bismillah. Buka kopi ada boleh? Kau ngambuk kau pernah buat apa ni? Yalah, duduk askar macam ni ya. Tangan. Gosok. Buat macam sanitizer ni. Gosok-gosok semua ni. Okay, tangan tak lutut. Zikir Allah Allah Allah. Zikir tak mau. Allah Allah Allah. Bismillah. Bismillah. Okey, pakai kopi balik. Okey, Kak. Nak buang Nanti zikir Allah 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 Allah. Dalam hati. Kelas tak buang Bismillah. Mati zikir. Allah 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 Allah. Ikhlas buang Ikhlas. Zikir.
Dari apa? Lufti, Muhammad Lufti ya? Mak Lutfi. Lufti. Lutfi Amin. Syuk. Tu abang dia. Abang benda dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tadi dekat Kuantan dengan Terengganu. Dekat rumah mana tu mohon tua. Tua. Okey, tak apa. Saya pulihkan sekali tadi. Saya buang apa yang ada yang tak elok. Okey. Lagi satu dekat rumah kamu. Apa ada benda-benda lama simpan ke? Adalah pinggang makuk, pinggang arwah. Moyang dulu, nenek mak moyang dulu. Pasal ada satu cermin. Saya tak tahu tapi memang cermin tu memang cermin klasik lah. Abang bagi. Abang bagi dia Cermin muka lah. Muka. dia beli dengan orang. Ha. Tapi dia bagi dekat saya. Ha. Saya Bila tengok cermin tu apa rasa apa dalam rumah tu? Tak rasa apa. saya tak rasa apa tu. Ada gangguan ke, kelibat-kelibat ke? Dalam rumah memang ada anak ada nampak kelibat lah. Nampak apa? Anak saya yang anak saya yang kat luar ni nampak masa tu yang nampak pocong. Pocong tu duduk mana? Dia tu Kat cermin tu lah. Dalam cermin tu dia duduk. Dia cakap benda ni duduk kat cermin, kadang orang tak percaya. ada kawan saya bagi pasu tamu satu, pasu naga, pasu Tempayan lah. tempayan. Yang Cina lama kan. Sampai dia bubur kat luar rumah. Sebuah pokok dalam saya ada bubur ikannya dalam. Ikan kalau warna-warna tu lah. Ya. Ikan. Lagi? Tak adalah. Telah cermin tu dengan mangkuk pinggan lama tu saya tu tak lah. tahulah tapi Pinggan daripada kutub dari datuk nenek lama yang sudah dia lah. saya mak yang lama lah tapi saya tak tahu lah. Pinggang tu macam mana? Saya tak pernah pakai. Just Pernah dengar tak? Teko tembaga pun ada benda-benda orang isi. Teko tembaga tak ada Contoh, tembaga. ni contoh saya ada satu hamba Allah. Cerik tembaga ni bila dia jamu tetamu semua suka datang rumah dengan air minum ni. Jadi apa yang ada berteko tu bang? Orang dulu lah kan. Contoh dia penghulu ke, ketua kampung ke, jadi orang suka kat dia. Tapi ramai tak faham. Itu dalam ilmu ni dengan agama dua yang berbeza. Bila kamu berilmu, kamu boleh tahu, boleh faham. Okey, nampak kelab pocong. Apa pocong tu? Buat apa pocong tu? Tak ada apa. Is nampak kan. Tapi just macam tu je, Kelibat dia terlibat je lah. Kenapa dalam ramai-ramai dia seorang nampak, tak semua orang nampak? Nampak tak? Bila dia cakap, mungkin abang, akak, tak adik dia pun tak percaya. Sebab dia tak nampak. Dia pun tak perasan. Lepas tu ada satu hari tu saya memang tak sihat lah kan hari tu. Saya punya anak dua orang tu dapat nampak kelibat hitam tu kat dalam tu. Tuan tu raya, Dekat bilik. besar, Ya. berbulu. Ya, dua-dua orang nampak anak saya yang perempuan. Apa tu? Kalau Hatu Raya tu apa? Itulah saka-saka keturunan tadi. Dia ada sama ada pontianak. Pontianak ni selalu pada perempuan. Saka pontianak ni. Siapa dulu nak cantik. Ambil minyak. Nanti adalah apa? Tak apa kayu, buluh perindu lah. Apa benda kayu. Cakap ni untuk kecantikan. Dalam tu sebenarnya dia taruh pontianak ni. Tapi kalau Hatu Raya tu Hantu raya ni kekuatan. Keturunan kita nak kuat dulu. Okey, contoh kita ada
datuk kita dulu. Ada ladang getah. Ada sawah. 2-3 pagi dia boleh masuk ladang getah seorang-seorang. Sore betul. Lampu corok kecil kat kepala betul. Ada dia takut. Cuba sekarang akak secabar bawa lampu suruh besar punya. Pergi seorang. Pukul 2-3 pagi. Tengok, berani? Abang ke? Berani? Kenapa orang dulu berani? Sebab dia ada saka dia ni. Dia tak takut. Tapi kita memang tak tahu lah benda tu Tak ada. tahu. Pocong atau apa tak? Pocong ni pun penjaga rumah. Tapi kita pun tak tahu. Ini keturunan. Bila mereka mati, arwah-arwah ni, penjaga dia siapa yang baru? Tuan baru dia siapa? Ada kalanya dia masuk ini jadi dia rosakkan ahli keluarga. Pasal apa? Dia tak dapat makan, dia makan tuan lah. Lepas tu saya kata tadi, balik nanti Google. Apa itu saka? Apa itu sihir? Faham kan tu? Panjang cerita dia. Yang rumah saya dalam bilik, satu bilik atas tu lah selalu Ini kacau tu lah. yang sikit dia selalu kata anak saya tak boleh anak saya tidur. Keris-keris ke lama ada? Parang ke? Keris tak ada. Lembing ke macam mana? Ni lembing lama ni. Lembing tak Tu ada. parang lama. Pinggan masuk tu je lah. Pinggan masuk dalam bilik. Banyak yang mangkuk tu. Kalau nak kena bawa, banyak berat-berat. Saya pun tak tahu lah. Yang bunga-bunga. Bunga ros tu kan, merah-merah ya, kan. ya. Kadang-kadang kita bawa kenduri kendara. Saya tak faham orang dulu kan. Yalah, kita tak pakai, kita simpan. Saya juga kalau ada keris, kita simpan, kita tak pakai. Orang dulu dia asap kemenyan, limau. Setiap malam Jumaat, ataupun sebulan sekali, tak tahulah cerita orang ni. Kita simpan. Bila dia mati, kita simpan. Kita tak tahu apa-apa. Tak tahu apa nak buat, simpan je lah. Pernah dengar tak almari? Keris dalam almari tu boleh bunyi. Bergegar. Pernah dengar orang Dia nak keluar, cari apa? Cek darah. Cek makan. Jadi saya dengan barang-barang lama saya tu macam mana? Aku pun tambah cakap lah. Benda ni contoh, keris ke benda-benda lama kita buang. Benda halus tu keluar. Dia tak ikut masuk dalam air, dalam longkang ke, dalam sungai ke, dalam mana-mana. Ke tanam pun, benda tu keluar. Dia tak akan balik lagi ke rumah tu. Dia akan balik lah, cik tuan. Ya Allah. Bukan maksud saya, barang lama Ya. tu kita buang, Benda tu keluar. benda tu keluar. Contoh botol ni, akak buang. Setan jin iblis ni keluar. Akak buang, benda tu buang, betul. Tapi benda tu keluar balik. Balik ke rumah tu balik. Tuan ni kamu. Lepas tu diorang hantar sini. Sini kita ibarat penjarakan dia, kita musnahkan dia nanti. Banyak ni. Dalam kotak ni semua kakak cakap bukan hiasan. Dalam semua ada benda lama, tangkal-tangkal pun dalam ni. Ada yang ada cincin-cincin lama-lama ni. Semua ada benda ni. Yang dia pakai rasa macam gigit-gigit. Pernah rasa? Semua ada benda. Tapi kalau cerita tak percaya. Tak percaya sudah simpan. Sama juga abang cakap tadi pasu. Tapi pasu dah tak ada pokok kan. Itu orang berat lah. Pas. Itu duduk kat luar rumah je lah. Pasu tu tak ada. Pegang mangkuk dengan cermin dari cermin muka. Tu ada dua. Cermin muka tu duduk dia ada macam gambar atas. Cermin tu gambar Ular. kepala. Burung. Kepala burung. Burung apa burung? Garuda. Yang Geruda. tapi saya dah potong dia punya kepala. Kepala dia. Saya dah buang kepala dia. Saya tak nak dia bersifat, dia Tak kata. tahu bersifat inilah berbentuk binatang lah. Nampak. Terus tak tengok mana pinggan dengan Cermin tu lah. tu dengan pinggan. Cermin dengan pinggan. Pinggan dalam almari lah. Pinggan tu dekat mana? Dia ada dua. Tak tahu lah pinggan apa yang akak ada. Mana saya tahu pinggan apa. Tak Ustaz nampak. Tengok. Akak tahu tak cerita pasal benda-benda ni? Saya ada satu anak murid duduk dekat Hulu Terengganu. Ada 4 ke 5 perawat ni. Saya tak nak sebut nama. Dia gelar diri dia ustaz. Dia kalau pergi rumah akak ke abang, ni langsir ni semua ada saka ni, buang ni. Nanti ada handbag kan. Semua handbag jenama mahal. Handbag akak ni pun ada benda saka ni. Ni kasut pun ada. Barang kemas, ni semua ada saka. Yang pelik je, semua kasih. Agak faham? Barang kemas pun kasih, semua. Dia siap kereta dia, buka bonet semua simpan. Masalah saya, tolong buka lagi.
Tapi langsir mahal lah. Kalau langsir murah macam ni tak nak dia. Dia cakap betul. Ada 4,000 orang kerja dia. Tak tahu lah pernah dengar ke tidak. Ada kan? Ni bukan cerita bohong. Dia ambil barang mahal aja. Dia dah hantar, nombor saya hantar gambar-gambar dia semua. Cuma kita nak hati-hati lah. Jadi Ustaz maknanya kalau barang-barang tu kalau boleh hantar ke sini. Kalau akan nak hantar sini, kalau tak nak, simpan je kat rumah. Sebab benda-benda ni bila kita kosongkan, benda lain akan duduk. Ibarat itu sarang. Contoh rumah kosong, dia akan pindah. Siapa duduk sini? Setan lah. Tak ada penghuni. Setan duduk. Sekarang ni maknanya Ustaz, pasu kat luar tu okey, tak ada. Tu tak ada benda negatif lah. Yang ada saya scan termen dengan pinggan mangkuk. Kadang-kadang kacik. Sanggul. Oi, ya Allah, oi. Itu beli Ni. rumah kata lama lah. Saya beli Sanggul. tapinya. Dengar, sanggul. Kadang-kadang tempat celak-celak tembaga tu Ya. pun ada. Tak Ustaz. Kadang tepak sirih. Tepak sirih Dia tu macam-macam. saya beli dekat kedai. Kita ni yang ada, tapi kalau yang keturunan ya ada. Oh ya. Beli dia yang baru lain. Yang baru lah ya. Yang lama-lama ni. Saya nak tanya ada satu striker. kat Suka luar. lama. Dia pakai arang. Ya. Itu tak ada. Itu tak ada apa. Tak ada. Sebab tu kadang-kadang benda-benda lama ni mengganggu anak bini kita. Siapa dia makan tuan. Yang ada, contoh kalau ada anak perempuan, uzur tak betul. Kadang-kadang tak uzur. Dia makan janin dalam tu. Peranakan kita dia kacau. Dia nak darah kotor. Dia nak darah, makan. Yang ada, tak dapat zuriat. Dia makan. Yang ada mengandung. Lepas tu gugur. Kandung, gugur. Itu je kerja dia. Inilah gangguan dia orang ni. Tapi kalau tak percaya, saya cerita je. Tak percaya sudah. Lupakan. Sebab tu nak cerita pasal alam gaib ni banyak. Maknanya kalau nak batik ganja maknanya saya maknanya kena bawa cermin tu dengan pinggan tu ke sini lah maknanya. Kalau tak nak bawa, post je lah. Kalau ada fikiran Pakai JNT. Tak buang masa perjalanan. dia pun boleh Ustaz. Banyak orang ni semua post ni. Pakai ada kotak-kotak semua ni. Nanti kali bincang insya-Allah. Kau boleh buka dalam macam-macam tangkal. Yang ada tulang tulang sotong belakang tu. Nak pelaris. Tulang tu je 3,500. Adik-beradik beli 7,000. Bawa sini. Cakap pelaris apa benda? Menagi pelaris. Tak ada pun. Bayar bawa. Janganlah kau jadi kurafat. Rezeki kan Allah bagi. Bukan benda-benda ni. Lepas tu orang kita dulu moyang mak bapak kita yang tak faham agama ni banyak jahil. Betul? Kau rasa apa? Ha? Tak nak. Betul je. Macam tu tak nak. Tak nak apa? Tak nak apa? Ha? Tak nak apa? Ha? Tak nak apa? Itu je dia sebut. Itu je dia tak nak. Tak nak apa? Tak nak. Tak nak? Tak nak perang? Tak nak perang. Tak dengar? Okey? Mak kata tu. Tak nak apa, Dek? Cakap. Tak nak apa? Tak nak apa? Tak nak perang dia cakap kan? Cakap biar ibu dengar. Tak nak apa? Cakaplah tak nak apa? Saya cakap tak nak perang. Dia dengar tu lah tak nak perang. Dia tak faham lah. Okey? Tapi dia maknanya dia ulang-ulang. Keluarkan daripada kurikulum tu. Pak Edi. Kan ada ni. Ha. Masuk.
Tak boleh. Ah. Sini. Ah. Mari sini. Jangan. Kita tarik dia, boy. Ya, ni. Mari sini. Aku tak nak pergi. Tak nak kau tak kau. Mari. Aku tak nak pergi. Mari sayang. Mari Nabayo. Marilah. Kita makan ayam KFC. Kau siapa bagi aku salam? Nak ajak duduk. Beri salam pun tak boleh. Tak nak sambut tak apa. Jom kita duduk. Mari, mari. Kita duduk ya. Boleh kan? Kita bincang yang baik-baik. Kita bincang yang baik-baik. Tak, dia tak. Tadi tak percaya. Berlakon. Ni okey. Alah, kan kita pernah marah. Duduk je dulu Kita boleh bercerita. Boleh? Tak boleh. Boleh lah. Sana ujung lagi. Dia depan sikit. Dia depan sikit. Depan dia sikit. Dia dah buka mata. Buka mata ni nak nampak. Kita duduk kat kursi empuk ni. Saat ni nak pergi tak ni bangun. Boleh. Ha? Saat ni nak pergi saat ni bangun. Jangan. Man. Di belakang adik ni. Belah belakang dia. Sini lah sikit pun. Pak penjuru. Ambil gambar sini. Dah biar sana dulu. Ini episod adik ni. Bawah boleh? Baik, bawah boleh, baik. Apa? Sekejap bang. Nombor dia berapa bang? 48. Ketak. Tidak ambil perhatian. Ambil perhatian saya perlu tawarin pada nombor 48 untuk masuk ke dalam. Saya tawaran bersama pewaris pada nombor 48 untuk masuk ke dalam. Ada budak. Anaknya ni. Awak dah member. Ada anak. Anak dia kat sini. Anak dia kat sini. Apa yang busuk? Saya pakai minyak wangi banyak busuk ke? Buka hidung. Memang dah tahu. Dah lama. Buka lah. Allah. Sikit kuat semangat Yang busuk. Putih. Ambilkan air mineral besar. Kuat. Jaga wire tu. Sekejap mak tengok nenek. Kejap lagi. Dia resah. Allah. Dalam hati. Kuat. Nama Dalam hati. siapa? Dia tanya. Tak ada benda dah. Ya? Tak ada. Kita tak ada dah. Nama siapa? Aku mana ada nama? Oh lah, tak kata nama. Dahlia.
sikit. Aku bukan baca lah. Aku suka dia. Jom ni air. Suruh minum dia. Jangan mandi buat minum. Selawat minum. Lawak apa kali? Lawak apa kali tidur kali? Niatlah suruh minum dia, niat selawat lah apa-apa. Tak ada penyakit dah. Pulihkan benda dia balik. Makan semangat dek. Okey. Ribu-ribu kali. Banyak ribu pun tak apa, dalam hati. Bawa ke sini dalam. Sila masuk ke bilik rawatan. Boleh? Tapi saya tengok dia Ada apa nak cakap? Cakap dengan Ustaz. cakap dengan apa yang nak tersirat di hati. Yang dekat lagi dengan Apa nak cakap? cakap ya. Cakap. Jangan malu-malu lah. Nak baik kan? Kita dapat jauh ni. Dapat Nak minta maaf. Minta maaf dengan apa? Ha? Minta maaf dengan apa? Ya, kami semua maafkan kamu. Ya? Kami semua maafkan kamu. Ya? Saya minta maaf. Ya, kita semua maafkan kamu. Ya? Minta maaf. Baik. Kita maafkan. Salam. Salam. Okey. Ingat, zikir dalam hati. Allah, 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 Allah. Kuatkan semangat. Ustaz, dia selalu sebut dia nak minta maaf, dia yang mencetuskan perang tu. Dia cakap, saya nak pergi tadi hari tu dia pergi suruh saya ambil balik dekat camp tu. Dan dia kata Umi datang ambil. Kalau tak perang malam ni, saya pergi ambil. Bila sampai dekat rumah, dia nak pergi balik, nak minta maaf. Pulang, nak pergi minta macam gem. Dia main dekat situ, Ustaz. Bila saya kata dia yang tu apa dekat camp tu cakap dia bercakap juga dengan anak saya ni. Dia cakap macam tu. Dia berdosa, dia nak minta maaf. Dia minta maaf menyebabkan perang dekat kolej dengan budak-budak. Lepas tu tapi orang tu cakap tak ada apa pun. Bila dia cakap tak ada apa pun yang awak buat salah. Okey, kalau awak buat salah, saya maafkan. Tapi dia untuk sebut, saya nak minta maaf, saya nak minta maaf. Okey, bila kita cakap benda-benda tak nampak ni, akak percaya. Benda-benda yang ada dalam tu. Benda ni susah nak faham tak? Kan akak fikir jadi gila pula. Abang faham tak? Benda yang negatif kat kawasan tu, yang mengganggu dia tadi. Kita yang kadang ni orang fikir tenang lah. Tapi ni Ustaz macam dia, maknanya masih diganggu lah. Dia niat dia pulih sudah kak. Okay? Akak jangan fikir banyak dah. Suruh zikir kuatkan semangat dah. rezeki je sekarang. Ustaz dah boleh dah kita. Dia dah pulih tak ada benda negatif. Okay? Kena zikirkan dia. Lihatkan dia kat rumah dulu, jangan pergi dulu. Minta cikgu sana, pihak sekolah cakap dia lihat sementara. Dia tenang lah. Okey kak, kasih dia tenang dulu kak. Kak jangan paksa pergi. Yang kalau nak pergi pun kasih dia lihat. Kadang-kadang tempat yang begitu ada benda-benda negatif. Contoh, yang ada nampak hantu Jepun.
hantu British, hantu India, perang-perang dulu, zaman-zaman dulu. Kita tak tahu tapak tu tapak apa. Apa minum aja. Minum. Sekarang sekolah kena histeria. Akak kena faham benda-benda ni. Sebab tu alam mistik ni nak payah nak cerita. Orang tak faham tak boleh terima akal. Sama juga akak di rumah tadi. Cermin tu akak potong kepala burung, konon-kononnya tak ada bentuk binatang, dah. Akak tahu tak, lukisan pun dia boleh dalam lukisan tu. Susah nak percaya. Tahu lukisan? Lukisan yang macam gambar-gambar kampung, ada pokok-pokok, ada perahu, sungai. Rasa dulu. Ada. Rasa dulu. Tak rasa macam nak tahu. Sedap. Saya tak ada, Ustaz. Kenapa? Saya tak ada. Saya nak minta maaf. Dia maafkan ya, saya maafkan awak. Saya tak ada. Air sedap Tak kan? nak apa. Saya tak ada. Jadi Sedap. berang dekat sedikit. Terus langgar ke depan. Tak boleh. Tak polis juga. Saya tak ada. Saya nak minta maaf. Baik-baik. Saya nak minta maaf. Keluarkan cepat. Keluarkan benda ni. Saya nak minta maaf. Kita maafkan ya. Minta maaf tak nak benda ni jadi. Okey, baik. Tak nak. Ya Allah ya Tuhan. Kali diulang bang eh. Kak dengar sendiri, kak kena faham. Jangan paksa. Nanti dia jadi. Aku mana boleh sebut. Jangan salahkan kita. Dah. Tukar kurikulum. Saya malam tu pun tak paksa sangat pun. Bawa balik dulu, simpan kat rumah, kasih dia tulis semua kan eh. Pastikan minum hari ni. Aku kat muka dia Kalau boleh spray apa? Macam spray baju tu kan. Spray kat rambut dia. Kalau nak mandi tak cukup. Okey, dia macam ni. Kalau nak mandi boleh. Telefon kita kat sini. Rumah kampung, rumah taman. Taman. Ada kolah tak? Tak ada kolam. Kalau tak ada kolah pakai baldi. Telefon sini cakap saya nak buat air. Habib Adam suruh buat air. Telefon sampai dapat. Telefon ni lah. Orang boleh tanya bergejam-gejam. Bila kat telefon mana boleh dapat? Dapat tak? Betul. Orang salahkan kita. Saya terbaik kita dapat. Bukan kat seorang telefon. Ramai yang telefon. Orang tak faham marah kita. Kecam kita. Telefon tak dapat datanglah. Senang. Bila satu bulan aku marah. Apa dia orang nak aku tak tahu. Bagi tempat lain dia berubat dah. Bukan kita paksa tak sini. Macam akak pergi jabatan kerajaan mana-mana pun kan. Kalau ramai orang nak buat macam mana? Takkan nak pergi halau dia. Aku tak tahu dia dulu. Jadi kalau saya nak buat untuk mandi, saya Telefon. Siapkan baldi, ada dulu 3 baldi tak apa pasal apa, mandikan 1 baldi. Ada spare lagi. Aku tak ada gambar, tak ada muka. Oh, saya siapkan satu di rumah. Rumah lah takkan bawa sini baldi kan. Ai, sampai rumah tumpah air dah tak ada dah. Oh maknanya siapkan Itu satu. kita buat percuma. Aku tak ada muka. Okey. Buat sendiri senanglah. Akak ada handphone ambil video saya. Ya abang ke boleh baca siapa-siapa pun boleh. Mana handphone? Ambil rakam video saya. Netizen pun boleh rakam. Nak buat air sendiri, buat sendiri. Saya ajar cara bacaan dia. Test sikit boleh Ya. Ya. Okey. Rakitlah bodoh. Tak ada. Ya. Siapa bodoh? Siapa bodoh? Kau lah bodoh, aku pandai. Ambil video ke? Kalau kau pandai, kenapa kau datang sini? Aku suka dia. Kau suka siapa? Aku suka orang tu lah. Okey. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cara buat air ya. Pertama kita syahadah dalam hati dan bismillah dalam hati. Baca penuhlah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, dengan air ini maka hancurkan segala sihir, benda-benda zalim, semangat-semangat zalim, roh-roh zalim. Lain tu doa tu kamu tambahlah. Niat apa-apa supaya pulihkan anak-anakku ke siapa-siapa ke daripada gangguan. Dengan izinmu ya Allah, kun fayakun. Tarik nafas, lidah tokak dalam langit. Embus balik. Bukan air tersebut. Air minum ke air mandi ke niat. Buat 3 kali tiup. Itu saja bacaan dia, senang. Ya.
Ulanglah video tu. Okey. Nak ulang kan supaya abang ulang je video tu. Sama je aku kena ulang pula. Video tu boleh ulang. Boleh saya tahu nama siapa? Ya Allah. Tak ada nama. Okey, mandi undangkan dia. Aku tak tahu, aku dah lama ikut dia. Kalau masa aku cakap apa ke dia, boleh? Mana boleh? Tak boleh. Dia minta maaf, saya tahu awak minta maaf. Tak ada diri kita. Ya. Saya pun maafkan kamu. Saya pun tak mahu kamu terjadi apa yang tak elok. Okey. Nak kami ya? Tengok dia Bagi nanti dengan syarat kau keluar daripada dia. Boleh? Kalau kau tak keluar daripada dia, macam mana aku nak ambil dia? Kau nak ambil dia buat apa? Aku ke dia? Aku nak ambil dia lah. Kau kena gaduh dengan aku dulu. Boleh, insyaAllah. Aku nak gaduh macam mana? Lawan lah. Lawan? Okey, kita lawan Okey, apa nak pasal netizen di luar sana ni? Dia nak buat penutup. Kita lawan Ramai yang tunggu saya lagi kat berapa jam dah ni. Saya nak ucap terima kasih lah tu Ustaz. Saya ucapkan terima kasih kepada keadaan dan rawat anak saya. Nak banyak? Sama-sama. Kak, cakap apa? tak ada nak cakap terima kasih je lah. Kalau nak cuba tu datanglah ke sini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda di luar sana. Jangan lupa zikir mana dalam hati bukan di mulut untuk jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh bukan kuatkan jasad. Ya, jangan lupa sekarang Al-Fatihah terus buat kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Jangan lupa selawat dan terima besar Nabi sallam. Jangan lupa jauhkan hijrah, sihir dan COVID-19. Ya. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng. Ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gun fire.